Salam sejahtera. Tak nak panjang-panjang, aku nak kongsi dengan kamu semua coretan seorang peguam berkait isu Abang Belon dan DBKL. Yang ini, share. Supaya semua orang tahu, ini daripada kacamata peguam. Coretan kacamata peguam berkait isu Abang Belon. Selepas daripada pembacaan ini, saya nak anda nilai sendirilah. Patutkah Abang Belon teruskan tindakan mahkamah, mendengar nasihat ahli-ahli politik, mendengar nasihat netizen-netizen yang lain untuk membawa isu kes beliau itu ke mahkamah, atau beliau perlu berdamai saja, umumkan saja melalui media bahawa beliau sudah selesai isu itu. Baik, saya bacakan kepada anda. Coretan peguam ditulis oleh Muhammad Syukri Yunus di Facebook. Saya membaca berita mengenai tindakan pihak penguatkuasa DBKL terhadap peniaga tidak berlesen telah mendapat kritikan orang ramai. Izinkan saya berkongsi cerita mengenai dilema penguatkuasaan undang-undang. Persoalan sama ada undang-undang dan moral yang perlu ditegakkan sering menjadi perhatian masyarakat. Saya pernah dilantik sebagai seorang ahli majlis daerah, pihak berkuasa tempatan, dan oleh kerana saya mempunyai kelayakan undang-undang, saya dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa undang-undang. Saya masih ingat, ketika di dalam mesyuarat jawatan kuasa kecil kami, jawatan kuasa telah bersetuju supaya dirobohkan gerai peniaga nenas yang didirikan di bahu jalan. Asas tindakan kerana perangai dan tabiat pelanggan akan berhentikan kenderaan mereka betul-betul di hadapan gerai, dan sebahagian badan kereta masih lagi berada di atas jalan raya atau di atas jalan laluan itu. Maksud saya, badan kereta masih melepasi garisan putih di tepi jalan. Tentu kedudukan kereta mereka akan membahayakan pengguna jalan raya yang lain maupun orang yang ada dalam kenderaan mereka itu sendiri. Bayangkan dalam kenderaan itu ada anak, ada istri, keluarga mereka. Surat-surat dan notis amaran telah banyak kali dikeluarkan bagi peniaga agar memindah gerai ke belakang, namun langsung tidak diendahkan. Pada hari kejadian, penguatkuasa kemudiannya telah bertindak, merobohkan gerai berkenaan atas arahan jawatan kuasa yang saya pengerusikan. Tuan-puan boleh agak apa yang berlaku? Tindakan penguatkuasa telah mendapat halangan dan kecaman dari masyarakat setempat. Lebih diburukkan keadaan apabila wakil rakyat turut campur tangan, masuk campur agar kerja merobohkan dihentikan. Apa kata wakil rakyat kepada penguatkuasa? Apa pula kata wakil rakyat itu terhadap penguatkuasa? Mereka semua itu pengundi saya. Jadi jika dirobohkan, bukan satu undi yang hilang, bukan satu undi yang saya hilang, tetapi banyak lagi undi termasuk saudara mara peniaga ini. Nampak jelas bagaimana political mileage seorang wakil rakyat yang tidak mempertahankan penguatkuasa kerana undi. Soalan saya, tidakkah beliau faham yang jika kereta berhenti dengan sebahagian badan masih berada di jalan besar di laluan utama, jalan yang sibuk, dan jika berlaku kemalangan, maka siapa yang patut dipertanggungjawabkan? Silap-silap hari bulan, penguatkuasalah yang akan dimaki hamun, akan diserang habis-habisan sekali lagi. Adalah yang kata penguatkuasa makan gaji buta, tak menjalankan penguatkuasaan, tak menjalankan kerja, makan tulang, makan gaji buta, dan macam-macam lagi. Tapi bila menjalankan tugas, YB pula yang campur tangan. Menurut peguam ini lagi,
Bukan kami tidak pernah memberi amaran dan teguran agar memindah gerai di belakang bahu jalan. Apabila kereta berhenti di hadapan kedai, ianya tidak lagi menghalang lalu lintas. Bayangkan budi bicara penguatkuasa itu. Walaupun mungkin kawasan itu mungkin tidak dibenarkan langsung, sebab kita tahu jalan itu ada gazetnya, ada reserve-nya untuk seluruh jalan. Tak boleh buat apa-apa binaan untuk memudahkan selenggara dan sebagainya. Dan salah satu lagi untuk mengelakkan berlaku bencana, tragedi, insiden yang tidak kita mahukan. Seperti kemalangan. Budi bicara yang telah dinyatakan oleh peguam ini, buat pondok atau gerai tempat menjual itu, pindahkan saja ke belakang sedikit supaya tidak berlaku yang mana kereta parking separuh jalan. Tapi apa berlaku? Tidak diindahkan. Akhirnya, apa yang berlaku menghalang lalu lintas. Apabila penguatkuasa meroboh gerai, netizen atau tuan kedai pula merakam video. Rakaman video itu pula hanya dari satu sisi. Sisinya dari mana? Sisinya daripada netizen dan juga tuan kedai. Yang mana mereka akan bermain seperti mereka jadi mangsa, play victim. Jadi sekarang yang salah sepenuhnya ialah penguatkuasa. Di mana kita punya pemikiran waras? Caption yang ditulis pasti, Majlis Daerah Zalim, Melayu hancurkan Melayu. Inikah kerajaan Islam? Kerajaan zalim dan macam-macam lagi yang ditulis netizen, kata peguam ini. Yang pasti selepas dimuat naik video berkenan, netizen akan menulis berdasarkan pandangan dan nafsu masing-masing tanpa mengetahui apa tindakan kami sebelum itu. Lebih teruk jika netizen berkenan sudah ada perasaan membenci pihak berkuasa tempatan. Ibarat tunggu mencari salah pihak berkuasa tempatan. Berjela-jelalah notis dikeluarkan, namun tidak akan diketahui netizen. Keadaan akan bertambah buruk apabila peniaga terbabit menjadi play victim. Saya tidak pernah menerima apa-apa surat. Saya sudah buat rayuan, tetapi belum apa-apa sudah dirobohkan. Dan pelbagai lagi alasan bagi mempertahankan tindakan mereka kekal berniaga di atas bahu jalan. Itu antara alasan yang mungkin dinyatakan oleh peniaga tersebut yang seperti dizalimi. Isunya, jika berlaku kemalangan maut atau gerai dilanggar, sudah pasti pihak berkuasa tempatan yang membenarkan mereka berniaga di bahu jalan akan pula dipersalahkan. Kembali kepada perbincangan awal melibatkan DBKL. Membenarkan peniaga tanpa lesen berniaga sebenarnya kita berlaku tidak adil kepada peniaga yang berlesen, yang membayar harga tapak atau apa-apa syarat lain yang ditetapkan DBKL. Kita tidak tahu berapa kali DBKL telah memberi amaran kepada mereka. Yang kita disajikan adalah tindakan mereka mengusir dan merampas harta yang dilabelkan zalim. Bukan isu peniaga nak menjual apa. Mereka nak jual belen kah? Jual jajan kah? Tapai kah? Etek kah? Atau apa sekalipun. Kalau di tempat saya atau apa-apa, kita ada undang-undang. Itulah undang-undang. Jika undang-undang dicampur adukkan dengan moral, maka tentu sekali akan ada 1001 alasan bagi menjustifikasikan pandangan kita. Tidak ada satu jawaban mutlak. Semua jawaban netizen adalah betul. Tambahan pula, jika dalam hati kita sudah ada rasa tidak puas hati kepada DBKL atau dalam kes saya, pihak berkuasa tempatan di negeri pembangkang, maka komen netizen akan bertambah-tambah kepedasannya, umpama memberi bola tanggung. Saya sentiasa mengingatkan diri saya semasa memberi komen di laman sosial berkenan ayat Al-Quran bermaksud, dan janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk bersikap tidak adil, berlakulah adil, kerana adil itu lebih dekat dengan takwa.
Kata peguam ini merujuk kepada surah Al-Maidah ayat 8. Berkata benar walaupun kepada pihak yang kita tidak sukai. Salam akhir Ramadan buat semua pembaca yang saya hormati, kata HH. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.